Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin membentangkan salah satu tajuk daripada subjek Al-Fiqh wal Islami, iaitu At-Talaq. Antara isu-isu semasa yang berkaitan dengan tajuk kami ialah isu penceraian pada musim Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nur Farhan bin Harizan. Nombor metrik 12000432. Pertama sekali saya akan menerangkan tentang takrif talak. Takrif talak terbahagi kepada dua, iaitu daripada segi bahasa dan istilah. Talak menurut bahasa bermaksud melepaskan ikatan, manakala menurut syarak pula talak bermaksud melepaskan ikatan perkahwinan dengan lafaz talak dan seumpamanya. Talak merupakan satu jalan penyelesaian yang terakhir sekiranya suami dan isteri tidak dapat hidup bersama dan mencari kata sepakat untuk mencari kebahagiaan berumah tangga. Talak merupakan perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala tetapi dibenarkan. Seterusnya saya akan menerangkan tentang dalil yang mensyariatkan talak. Firman Allah Subhanahu wa taala, فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Maksudnya, kemudian apabila mereka habis tempoh iddahnya, maka bolehlah kamu pegang mereka dengan cara yang baik atau lepaskan mereka dengan cara yang baik, dan adakanlah dua orang saksi yang adil di antara kamu, dan hendaklah kamu menyempurnakan persaksian itu kerana Allah semata-mata. Dengan hukum-hukum yang tersebut diberi peringatan dan pengajaran kepada siapa yang beriman pada Allah dan hari akhirat, dan sesiapa yang bertakwa kepada Allah, mengerjakan suruhannya dan meninggalkan larangannya. Nescaya Allah akan mengadakan baginya jalan keluar dari segala perkara yang menyusahkan. Surah At-Talaq ayat 2. Dalil kedua yang mensyariatkan talak, firman Allah Ta'ala, وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا إن الله بكل شيء عليم. Maksudnya, apabila kamu menceraikan isteri-isteri kamu, kemudian mereka habis tempoh iddahnya, maka bolehlah kamu pegang mereka dengan cara yang baik atau lepaskan mereka dengan cara yang baik, dan janganlah kamu pegang mereka rujuk semula dengan maksud memberi mudarat kerana kamu hendak melakukan kezaliman terhadap mereka. Dan sesiapa yang melakukan demikian, maka sungguhnya dia menganiaya dirinya sendiri, dan janganlah kamu menjadikan ayat-ayat hukum Allah itu sebagai ejek-ejekan, dan kenanglah nikmat Allah yang diberikan kepada kamu, apa yang diturunkan kepada kamu, iaitu kitab Al-Quran dan ilmu hikmah, untuk memberi pengajaran kepada kamu dengannya. Dan bertakwalah kepada Allah, serta ketahuilah sungguhnya Allah Maha mengetahui akan tiap-tiap sesuatu. Surah Al-Baqarah ayat 231. Seterusnya ialah hikmah talak. Hikmah talak yang pertama ialah talak juga dapat memberi peluang kepada pasangan yang tiada persefahaman untuk berpisah bagi mereka memulakan kehidupan yang baru. Hikmah talak yang kedua ialah talak juga dapat menyedarkan suami dan isteri tentang kepentingan menghayati ajaran Islam. Hikmah talak yang ketiga ialah talak juga dapat mengurangkan tekanan ataupun stres akibat perselisihan dan pertelingkahan antara suami dan isteri.
Akhir sekali, hikmah talak juga dapat menyenangkan hati kedua pasangan dari bebanan dan tekanan jika perpisahan ialah sebagai salah satu jalan penyelesaian bagi masalah mereka. Talak dibahagi kepada 4. Yang pertama adalah haram. Talak akan menjadi haram apabila talak yang dijatuhkan oleh suami dalam keadaan talak dilarang diucapkan. Keadaan yang dilarang adalah suami menceraikan isteri dalam masa haid. Yang kedua, menceraikan isteri dengan talak 3 sekaligus atau talak 1 tetapi diulang banyak kali sehingga cukup 3 ataupun lebih. Keadaan yang ketiga adalah ketika keadaan suci yang telah disetubuhi. Dan keadaan yang terakhir adalah ketika suami sedang sakit menjatuhkan talak kepada isterinya bertujuan menghalang isterinya menuntut harta pusakannya. Hukum yang kedua adalah mubah. Mubah di mana suami menceraikan isterinya dengan alasan yang memerlukan penceraian. Contoh, si suami tidak lagi mencintai isterinya ataupun si suami lemah nafsunya. Jika si suami tidak mampu lagi menahan sabar, maka mubah ataupun dibolehkan talak dijatuhkan. Hukum yang ketiga adalah sunat. Sunat di mana talak dijatuhkan dengan ikhlas demi kebaikan isterinya serta mengelak kemudaratan. Contoh, isteri tidak menjaga kehormatan diri dan maruah suami. Hukum yang terakhir adalah wajib. Wajib jika pergaduhan antara suami isteri tidak dapat didamaikan lagi ataupun apabila pihak tadi berpendapat talak lebih baik. Dan yang terakhir adalah wakil dari suami dan isteri gagal membuat kata sepakat. Talak juga mempunyai rukunnya yang tersendiri. Rukun talak ada 5. Yang pertama ialah mutalik. Mutalik bermaksud orang yang menalak, iaitu si suami. Yang kedua ialah mahal. Mahal bermaksud orang yang ditalak, iaitu si isteri. Yang ketiga qasad. Qasad bermaksud maksud mengucapkan talak. Yang keempat wilayah, iaitu otoritas menalak. Bermaksud hak menalak ini ada di tangan si suami. Yang terakhir sekali iaitu sirah, bermaksud ucapan talak. Seterusnya adalah lafaz talak. Lafaz talak dibagi kepada 2, iaitu lafaz sarih dan lafaz kinayah. Lafaz sarih adalah lafaz talak yang diucapkan oleh suami dengan lafaz yang jelas dan terang. Meskipun talak diucapkan tanpa niat atau saksi, si suami tetap dianggap menjatuhkan talak. Contoh lafaz sarih adalah aku menceraikanmu atau engkau ku talak 1 dan sebagainya. Lafaz kinayah. Lafaz kinayah adalah lafaz yang tidak jelas tetapi mengandungi makna penceraian. Contohnya, saya benci melihat muka awak. Dan jika si suami berniat talak, maka jatuhlah talak ke atas isteri. Jenis-jenis talak terbahagi kepada 5, iaitu talak raj'i, talak ba'in, talak sunni, talak bid'i dan talak ta'liq. Yang pertama, talak raj'i, iaitu suami melafazkan talak 1 atau talak 2 kepada isterinya dan suami mempunyai hak untuk merujuk semula isteri bila-bila sahaja sepanjang tempoh iddah walaupun tanpa persetujuan isterinya. Tapi jika tempoh iddah telah habis, maka tidak boleh rujuk semula. Yang kedua, talak ba'in. Suami mengucapkan talak 3 atau melafazkan talak yang ketiga kepada isterinya dan isterinya tidak boleh dirujuk kembali. Yang ketiga iaitu talak sunni, iaitu apabila suami melafazkan cerai talak kepada isterinya yang masih suci dan belum disetubuhi lagi ketika dalam keadaan suci. Yang keempat iaitu talak bid'i.
iaitu suami melafazkan cerai kepada isterinya ketika isterinya dalam keadaan haid ataupun ketika suci tetapi sudah disetubuhi, dan ia memudaratkan isteri kerana tempoh iddah menjadi panjang. Yang kelima iaitu talak ta'lid, iaitu suami menceraikan isterinya secara bersyarat dengan sesuatu sebab atau syarat. Isu semasa penceraian pada musim PKP yang diperoleh daripada berita Sinar Harian. Johor mencatatkan 2,625 kes penceraian dalam tempoh pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan iaitu PKP bermula Mac hingga Oktober lalu. Apakah punca berlakunya penceraian itu? Masalah kewangan menjadi antara penyebab utama berlaku penceraian kerana ramai suami diberhentikan kerja dan hilang punca pendapatan akibat COVID-19. Masalah kewangan itu akan mempengaruhi komunikasi antara suami dan isteri kerana mungkin pasangan akan meninggikan suara antara satu sama lain kerana tertekan. Seterusnya, keadaan itu akan mewujudkan ketidaksefahaman. Konflik juga lebih mudah berlaku apabila tempat tinggal yang dihuni sesebuah keluarga itu sempit dan sesak. Kesan-kesan negatif yang dihadapi oleh anak dalam menghadapi isu penceraian ibu bapa mereka adalah anak membesar dengan perasaan murung dan rendah diri kerana mereka juga berfikiran bahawa mereka adalah punca yang menyebabkan penceraian kedua ibu bapanya. Jika punca penceraian adalah masalah kewangan, sudah tentu mereka berfikir ini akan menyusahkan kedua ibu bapanya, terutama ayahnya, untuk memberikan nafkah kepadanya tiap-tiap bulan. Anak membesar dengan sikap kurang keyakinan diri, murung dan pemendam kerana mereka tiada tempat mengadu. Anak yang bersikap pemendam tadi akan meluahkan perasaan marahnya terhadap orang lain tetapi dalam bentuk perbuatan. Sebagai contoh, mereka cenderung membuli rakan di sekolah yang lebih lemah dan mudah ditindas. Jika tidak, mereka akan mengekspresikan perasaannya dalam perbuatan lain iaitu vandalisme. Anak-anak yang membesar dalam situasi getik ini, mereka hilang tumpuan dalam pelajaran. Anak-anak yang selalu ditekan akibat ibu bapa yang beremosi menyebabkan mereka kehilangan motivasi dan semangat untuk belajar, walaupun mereka berpotensi untuk berjaya. Suasana rumah yang tidak selesa dan tidak tenang menyebabkan anak tiada semangat untuk mengulang kaji pelajaran, lantas prestasi di sekolah merosot.